Selamat pagi, satu Carnation. Selamat pagi, teacher. Selamat pagi, cikgu. Ya, so hari ini kita akan masuk ke bab 12. Okay, so untuk bab ini sila respon lah. Kalau teacher tanya soalan, so sila jawab. Di samping itu, teacher pun boleh menilai PPT kamu. Akhir tahun, kami semua guru subjek akan hantar penilaian PPT untuk akhir tahun. So, kalau teacher di sini bertanya, sila menjawab ya. Jangan diam di sana. Kalau tidak faham, boleh bertanya terus. Okay, so untuk bab 12 ini adalah pengendalian data. Okay, so lihat apa yang dimasukkan dengan soalan statistik. Okay, bab ini lebih kepada statistik. Okay, statistik adalah satu data. Okay, soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengkumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubahan data tersebut. Maksudnya soalan statistik ini, contohnya berapakah tinggi murid dalam kelas 1 Arif ataupun berapakah tinggi murid dalam kelas 1 Carnation. Selain ketinggian murid, kita pun boleh bertanya mengenai berat badan. Berat badan, berapakah berat badan murid dalam kelas 1 Carnation contoh ya. So terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Misalnya macam contoh Ali dia punya ketinggian ialah 150 cm. Siti punya ketinggian ialah 156 cm. Peraja yang satu lagi 164 cm dan sebagainya. So itu adalah kebolehubahan dalam ketinggian. Bukan semua pelajar ketinggian murid adalah sama. Ketinggian murid dalam kelas itu adalah berbeza-beza. Ada yang rendah lah, ada yang tinggi lah, ada yang sederhana tinggi, ada yang sederhana rendah. Terdapat beberapa kaedah untuk mengumpul data. So yang di sini ada 4 kaedah untuk mengumpul data. Yang pertama temu buah. Kamu tahu temu buah kan? Temu buah macam interview. Contoh ini adalah Ali, ini adalah Siti. Jadi Ali tanya Siti, berapakah ketinggian kamu? Contohlah. Jadi Siti pun menjawab dialah. Ataupun yang Ali ini pun bertanya lagi. Bagaimana kamu datang ke sekolah? Jadi Siti pun menjawab. So itu adalah temu buah. Satu lagi kaedah ialah tinjauan. Tinjauan ini boleh gunakan soal selidik. Di mana dia bagi satu soalan, di mana soalan itu adalah mengenai soal selidik, and then orang itu akan menjawab. Contohlah, soal selidik yang ditanya ialah apakah program TV yang Anda gemari? Maksudnya TV program yang Anda suka lah. Contohnya macam sains, sukan, dokumentasi kah, drama kah. Itu adalah soal selidik mengenai program TV yang Anda suka. Kaedah yang ketiga ialah pemerhatian. Memerhati, observation. Misalnya membuat pemerhatian mengenai bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Ini maksudnya contoh. Contoh si Azril dia mau buat pemerhatian bilangan kenderaan yang lalu di Jalan Kampung Jawa dalam setiap jam. Jadi dia di persimpangan sana tunggulah dia kira berapa bilangan kereta lalu di sana dalam setiap jam. Itu adalah pemerhatian. Ataupun pengetua, pengetua membuat pemerhatian dengan Cikgu Chong. Contohlah, melihat bagaimana Cikgu Chong mengajar sejarah dalam kelas. Itu pun pemerhatian.
Kaedah yang keempat adalah eksperimen. Ini biasanya lebih kepada sains lah. Sains kah, fizik kah, kimia kah, kalau yang menengah atas. Kalau yang macam menengah rendah, sains eksperimen lah. Sebab kamu hanya ada subjek sains kan. Okey, misalnya buat eksperimen mengenai mencatat suhu air panas yang sejuk setiap 5 minit. Jadi dia pun buat eksperimen mencatat suhu. Setiap 5 minit dia lihat suhunya. Setiap 5 minit dia lihat suhunya. So itu adalah eksperimen. So di situ ada 4 kaedah ya, kumpul data. Temu buah, tinjauan, pemerhatian dengan eksperimen. Okey ya. So kita pergi ke mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan. Okey, so yang di situ ada terbahagi kepada 2 data. Okey, satu ialah data kategori. Okey, ini ialah data kategori. Satu lagi ialah data numerik. Okey, apa yang dimasukkan dengan data kategori? Okey, data kategori ini adalah mengukur ciri-ciri. Okey, mengukur ciri-ciri maksudnya jantina. Okey, jantina kamu tahu ada lelaki atau perempuan. So itu adalah mengukur ciri-ciri. Ataupun warna kereta. Warna kereta ditawarkan banyak jenis warna. Ada yang silver, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hitam dan sebagainya. Itu adalah mengukur ciri-ciri. Ataupun jenis kumpulan darah. Okey, kamu pun sudah tahu ada 4 jenis kumpulan darah kan? Ada jenis darah O, ada yang jenis A, ada yang jenis B, ada yang jenis AB. Nasib baik tak ada C, D, E, F. Dia hanya ada 4 jenis darah ni. O, A, B dan AB. Okey, so itu adalah di bawah data kategori. Di mana dia hanya mengukur ciri-ciri. Maksudnya dia tak boleh ukur cara berangka. Cara angka maksudnya nombor. Dia hanya ukur ciri-ciri sahaja. Tak boleh ukur yang ada nombor. Okey, tapi boleh dihuraikan. Okey, so itu adalah data kategori. Data numerik ini, numerik ini biasanya lebih kepada nombor. Tahu nombor kan ataupun angka. Okey, iaitu mengukur kuantiti. Kuantiti maksudnya bilangan lah. Bilangan yang bernombor. Okey, ukur menggunakan angka seperti yang teacher cakap tadi. Okey, contohnya bilangan buku yang dibaca dalam seminggu. Ini kan numerik. Bilangan buku, contoh, Aisyah membaca 5 buku dalam 1 minggu. Jadi 5 itu adalah bilangan buku lah. Sebab itu boleh dikirakan. Boleh kira ataupun boleh ukur menggunakan angka. Okey, itu adalah numerik. Okey, selain bilangan buku, contoh satu lagi ialah ketinggian pemain badminton, contohlah. Okey, ketinggian pemain badminton kah, pemain bola sepak kah, okey, ataupun masa bersenam, exercise. Dia exercise berapa minit? Ada yang 10 minit lah, ada yang 40 minit lah. Itu adalah data numerik. Okey ya? Okey, data numerik ini terbahagi kepada 2 data. Satu ialah data diskrit, satu ialah data selancar. Okey, data diskrit adalah diukur dalam unit keseluruhan. Okey, diskrit, data diskrit yang diukur dalam unit keseluruhan. Misalnya bilangan ahli keluarga, bilangan ahli dalam satu keluarga ialah 6 orang. Itu adalah unit keseluruhan. Contoh.
Oke, contoh. Aisyah, keluarga Aisyah ada 7 orang. So, 7 itu adalah unit keseluruhan dalam satu keluarga. So, itu adalah data diskrit. Okay. Data selancar pula adalah diukur mengikut skala yang berterusan. Kalau data selancar dia ada skalanya. Contoh, jisim pada murid. Oke, jisim pada murid ada yang 53 kg lah, ada yang 56,2, ada yang 45 kg, ada yang 30 kg, itu terlampau kurus lah kalau 30. Oke, itu dia ada skala. Selain jisim, ketinggian pun sama juga dimasukkan dalam data selancar. Oke, ada yang 165 cm lah, ada yang 150 cm. Ini ada skalanya. Oke, itu adalah data selancar. So, kamu kena ingat, oke, mengklasifikasikan data ada 2 ya. Data kategori, lepas itu data numerik. Jadi, kamu kena tahu data kategori. Apa maksudnya data kategori? Dia hanya mengukur ciri-ciri. Kalau data numerik, dia hanya mengukur kuantiti. Kuantiti maksudnya berangka ataupun yang ada nombor. Contohnya bilangan. Oke, bilangan masa yang digunakan untuk bersenang. Oke, so itu adalah data numerik. Oke, data numerik terbahagi kepada 2, satu yang data diskrit, satu yang data selancar. So, kamu kena tahu ya. Oke, lihat contoh 1. Oke, klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Oke, lihat A. Suhu badan setiap murid. Kamu tahu suhu? Suhu badan. Kita punya badan ada suhunya tertentu. Ada yang 36,5. Oke, ada yang 35. Ada yang 36,9. Itu adalah suhu. Jadi, A itu dia data yang mana satu? Data kategori kah ataupun data numerik? Data numerik. Oke, so ini adalah data numerik. Tulis. Oke, sebab data numerik ini dia boleh ukur kuantiti kan? Maksudnya ada nombor. Oke, B. Bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Ini adalah bilangan pokok dalam daerah itu. Contoh, daerah Tawau. Jadi kamu kiralah berapa pokok yang sudah ditanam. Hafizah, ini data apa? Hafizah? Ya, cikgu. Itu B itu. Data kategori ke data numerik. Numerik. Oke, so yang B ini adalah data numerik. Oke. Siapa punya adik nih? Oke, lihat yang ke C. Punca kemalangan di jalan raya. Oke, punca. Jadi ini data apa? Kategori kah ataupun numerik? Sean? Data kategori. Oke, ini adalah data kategori. Sebab ini menghuraikan ciri-ciri. Dia ukur ciri-ciri. Ya, boleh ya. Ini data numerik dengan data kategori. Oke. So, kita lihat yang seterusnya. Ini. Oke, apabila kita sudah dapat data, ini adalah data tidak terkumpul yang atas ini. Kita boleh organisasikan dengan membinakan jadual kekerapan. Oke, ini adalah jadual kekerapan. Oke, data di atas ini adalah data tidak terkumpul.
Oke, nah, jadi ini adalah data bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Bagaimana kita tahu ada 20? Sebab di sini ada 20. Nah, di sini ada 20 keluarga nih. Oke, kosong ini maksudnya tiada anak. Tak ada anak. Sebab itu kosong. 1 menunjukkan 1 anak. 2, 2 anak. 4, 4 anak. Oke, so ini adalah mengenai data mengenai bilangan anak dalam setiap keluarga. Oke, jadi dia binalah jadual kekerapan. Oke, dalam jadual kekerapan terbahagi kepada 3. Satu ialah bilangan anak, ini ialah kundalan, ini ialah kekerapan. Tahu apa itu kundalan? Kalau dalam bahasa Inggris ialah tally. Saya rasa sekolah rendah kamu sudah belajar. Kalau dia punya kekerapan 3, jadi lukis 3 lah. Nah, ini 3. Kalau kekerapannya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, kalau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu. Kalau 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, so lihat balik kepada jadual. Oke, kosong. Jadi kamu kira ada berapa kosong di situ? 1, 2, 3, 4. Sebab itu kekerapan dia 4. Jadi kundalan tulis 4 garisan. Oke, kalau 1 anak, kau kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kekerapannya 5. Jadi kundalannya begitu. Oke, kalau 2, jadi kamu pun kira lah ada berapa yang mempunyai 2 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6, jadi lukislah kundalan. Oke, pastikan kekerapan di sini. Kamu kasih jumlah, pastikan adalah 20. Kalau kamu dapat 18K ataupun 21, maksudnya kamu punya kekerapan di situ ada salah kira. Paham? Oke. Nah, ini kalau ini data yang sudah kita ambil, kita organisasikan dengan membinakan jadual kekerapan. Oke, lihat yang seterusnya. Pewakilan data. Oke, inilah yang kita akan belajar hari ini. Oke, pewakilan data ini terbahagi kepada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 7. 1 ialah catat-pai. Nah, ini ialah catat-pai. Nah, inilah yang gunakan sudut. Sama dengan jangka lukis. Nah, ini adalah graf garis, plot titik, patan dan daun, catat palang, histogram, poligon kekerapan. Jadi untuk kamu tingkatan 1 yang belajar hanya ini. 5 sejak yang kena belajar. Oke, yang histogram dengan poligon kekerapan, ini masa tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 kamu akan belajar. Jadi kamu tingkatan 1 belajar 5 jenis pewakilan data dulu. Oke, so lihat kepada, boleh ya ini faham? Boleh. Boleh, cikgu. Ya, oke. So keluarkan kamu punya buku kerja. Nah, ini buku kerja kamu nih. Nah, muka surat berapa? 152. Oke, so lihat buku kerja muka surat 152. Keluarkan pembaris, keluarkan pensel. Pastikan kalau yang kamu gunakan pensel 2B, HB, BB, pastikan mata pensel itu adalah tajam. Sebab kita lukis ini mesti guna pensel. Sudah? Sudah keluar pensel sama pemadam. Jangka lukis, jangka sudut. Oke. So, lihat yang ini, muka surat 152. Oke, tulis di atas, tulis tarikh hari ini 9 September. Oke, atas tulis
catapalang. Bagaimana melukis catapalang? Okey, catapalang terbahagi kepada 3. Okey, ada yang catapalang mencancang, ada yang mencancang, mencancang. Ada yang mendata. Okey, satu lagi ialah berpasangan. Okey, ada 3 jenis catapalang. Tulis dulu. Ya. Okey, so kita lihat contoh. Okey, contoh ini dia sudah bagi jadual. Ini adalah jadual menunjukkan bilangan pensel yang dijual di kedai buku A. Ini adalah datanya. Hari Isnin ada 4 pensel sudah jual, hari Rabu ada 8, hari Jumaat ada 16. So ini datanya. Okey, so lihat itu sudut info. Okey, sudut info ini, inilah adalah cara untuk melukis. Pertama, lukis pasi mengufuk dan pasi mencancang. Apa itu pasi mengufuk dan pasi mencancang? Okey, tengok dia punya ini grafnya. Okey, di mana pasi mengufuk, di mana pasi mencancang. Okey, ini, okey di bahagian ini ialah pasi mengufuk. Mengufuk maksudnya mendatar. Yang di sini pula, ini adalah pasi mencancang. Menegak. So, kamu ingat bila kita lukis graf, ada 2 pasi kena lukis. Satu pasi mengufuk, satu pasi mencancang. Mengufuk ini adalah S, mencancang ini adalah Y. Okey ya. Okay, langkah yang kedua, untuk palang menegak, label pasi mencancang dengan skala yang sesuai. Untuk palang mengufuk, label pasi mengufuk dengan skala yang sesuai. Okey, ini maksudnya apabila kita melukiskan itu cata palang, okay, kita mesti gunakan skala yang sesuai. Biasanya skala yang digunakan 2, 4, 6, 8, 10 ataupun 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 5, 10, 15, 20 ataupun 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300. Ini. Tidak ada skala yang menggunakan 1, 3, 5, 7, 9. Tak ada. Inilah skala yang digunakan untuk melukis graf. Okey, ataupun 4, 8, 12 dan seterusnya. Okey, di mana kita senang kira dia punya peta. Boleh ya? Okey. Langkah yang ketiga ialah lukis palang. Inilah palang. Ini. Ini ialah palang. Okey. Okey, lepas itu langkah yang keempat, tulis tajuk. Tulis tajuk yang dimasukkan ialah ini. Ini tajuk. Di mana kita boleh ambil tajuknya? Biasanya dari soalan asal di situ. Ini. Ini adalah mengenai bilangan pensel yang dijual di kedai buku kan. Jadi kamu pun sendiri tulislah tajuk yang ada masuk yang sama dengan yang di atas itu. Jadi dia tulis jualan pensel di kedai buku A. Okey, itu adalah tajuk. So di situ ada 4 langkah. Okey, tengok dia punya cata palang yang sudah lukis. Okey, di sini ada 2 jenis cata palang kan? Ini adalah cata palang mencancang. Cata palang mencancang. Dia menegak ke atas. Tengok ni, mencancang ke atas. Ini pula cata palang mendatar. Tulis.
mendatar. Oke, ini mendatar. Oke, jadi kamu tengok, kalau kata pala mencancang, dia punya pasi ini, pasi wayar adalah bilangan pensel. Kalau kata pala mendatar, dia punya pasi X adalah bilangan pensel. Oke, dia terbalik saja. Oke, so kita lihat yang A dulu. Bawah. Oke, A ini adalah mengenai bilangan kereta yang dijual oleh Jemin. Kamu tengok, Januari 5 kereta sudah jual, Februari 12, Mac 8, April 10, Mei 16. Ini adalah bilangan kereta yang sudah jual. Oke, kamu lihat langkah pertama, dia minta lukis pasi kan? Dia sudah tolong kamu lukis pasi. Tak payah kalau Lisa sudah tinggal kamu lukis itu dia punya catapa, palang. Oke, langkah 2, skala. Dia sudah tulis tolong kamu lukis skala. Oke, langkah 3, palang. Oke, so keluarkan kamu punya pembaris. Oke, kita lukis dia punya palang. Pastikan pensel kamu adalah tajam. Oke, Januari ada berapa? Ada 5. Cikgu, Ya, boleh ke pakai pen? mesti pakai pensel. Oke, mesti pakai pensel. Kalau salah, kita boleh padam. Kalau gunakan pen, kalau salah macam mana? Oke, so kalau mengenai lukisan-lukisan itu mesti guna pensel. Oke, so kita gunakan pensel ya, jangan guna pen. Oke, so yang di situ Januari adalah 5, so ambil pembaris sama pensel. Oke, jadi kita pun sudah lukis dia punya palang dia. Oke, jadi di mana 5 dulu? Ini dia gunakan skala 4, 8, 12. Oke, di mana 5? So, kamu kena pandai kira. Ini adalah jaraknya 4 kan? Di sini dia guna 2 petak. Oke, sebab itu bahagi dengan 2. So, tinggal 2. Maksudnya ini kosong, ini adalah 2, ini 4, ini 6. Jadi di mana 5? 5 itu adalah di antara 4 dengan 6 kan? Di tengah-tengah dia. Oke, jadi kita pun lukislah palang dia. Tengah-tengah. Boleh ya? Di sini. Oke. Boleh? 5 itu adalah di antara 4 dengan 6. Sebab itu 5 di tengah-tengah. Oke, lepas itu Februari 12. Oke, kalau lukis palang, ini kamu kasih kosongkan 1 petak, lukis 2 petak untuk palang. Lepas itu kita kasih kosong 1 petak di situ. Oke, lepas itu kita mulai lukiskan 12 untuk Februari. Start di sini, cari di mana 12. Di sini. Ini 12. Oke. Lukis. Oke, habis. Jadi kamu pun kasih lukis habisnya sampai Mei. Kalau 8 senang kan, sebab di sana ada skala 8. Jadi kita pun lukis 8. Ya. Oke, 8, 10. Di mana 10? 10 di sini ya.
Oke. Lepas itu 16. Oke, sudah siap. So, ini adalah cara pala mencancang. Oke, langkah yang 4, tulis tajuk. Ini dia sudah tulis tajuk ya. Boleh ya ini? Oke, so pergi kepada yang di sebelahnya pula. Oke, sama juga. Tapi ini dia mau cara pala mendata. Oke, jadi kita pun lukislah. Pastikan kosong satu peta kita lukis palangnya. Oke, so 1 ialah 5. Oke, so teacher pun tulis 5. Oke, 5. Oke, ini dia gunakan 2, 4, 6 kan? Oke, jadi 5 di mana? 5 di sini sudah kan? Ini pakai 4, ini pakai 2. Jadi kita pun lukis 5. 5 di sini. Oke, nah sudah. Oke, lepas itu 12. Oke, dia punya graf ini pendek ya, sebab itu dia punya palang itu pakai satu peta. Kalau tidak cukup tuh, dia punya graf. Oke, pastikan kamu punya bentuk ini semua tutup habis ya. Jangan kamu lukis begini. Macam ada yang belum tutup habis. Macam begini. Pastikan tutup semua tuh. 8, 10. Oke, begitu. Sudah? Oke, sudah ini? Sudah habis lukis? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke, kita pergi ke muka surat 153. Oke, ini. Tengok yang atas tuh. Ini. Ini. Oke, tingkatan 1E mempunyai 33 orang murid. Oke, murid itu dibahagikan kepada 4 masukan. Lengkapkan. Dia minta kamu lengkap. Oke, lengkapkan catat palang pada ruangan jawapan berdasarkan maklumat yang diberikan. Oke, kelas 1A ada 33 orang pelajar. Dalam 33 pelajar ada 4 masukan. Ada merah, kuning, hijau, biru. Kuning, hijau, biru sudah ada bilangan pelajarnya, tapi merah tak ada. Sebab itu ini kamu kena lengkap. Oke,
Macam mana kasih lengkap? Sebelum itu, kamu kena cari. Rumah kuning ada berapa? Ini 8. Ini berapa? Hijau nih. Hijau ada berapa? Nah, jadi kamu kena pandai tengok. Ini 6, ini 8. Jadi sini adalah 7. Oke, sini 7. Oke, yang rumah biru, nah, sini berapa? Tengoklah di sini. Berapa sini? Ini 8, 10, maksudnya ini ialah 9. Oke, sekarang saya mau cari bilangan murid dalam rumah merah. Macam mana kita mau cari bilangan murid dalam rumah merah tuh? Kita kasih 33, tolak dengan 8, tolak dengan 7, tolak dengan 9. Okay, so tekan kalkulator adalah 9. Jadi kita pun lukislah, kasih lengkapkan dia punya graf ini. Ada 9 kan? Jadi kita pun lukis sampailah 9 sini. Okay. Nah, sudah lengkap. Boleh ya? Boleh. Oke, kita pergi yang bawah. Ini. Ini adalah, tulis cata palang pasangan. Berpasang. Maksudnya ada 2 palang tu bersama. Cata palang berpasangan. So kita tengok contoh dulu. Nah inilah contohnya. Ada Isnin sampai Jumaat itu adalah mengenai bilangan 2 jenis alat tulis yang dijual di sebuah kedai. Alat tulis yang dimasukkan ialah pen dengan pensel. Kalau Isnin, pen ada 8, pensel ada 5 sudah jual. Jadi dia lukislah di sini. Ada yang cerah sikit punya palang, ada yang gelap sikit punya palang. Ini kita kena buat rujukan. Kalau yang cerah sikit itu adalah pen. Kalau yang gelap sikit itu adalah pensel. Langkah-langkah kerjanya sama yang seperti tadi itu ada 4 langkah. Tajuk mesti ada. Tapi dia sudah tulis tajuk kan. Tengok soalan A. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti telur. Ini adalah mengenai telur grade A dan telur grade B yang dijual di kedai luncit P, Q, R, dan S. Jadi kalau kedai P, dia punya telur grade A ada 2 kotak, B ada 5 kotak. Sampailah kedai S. Di sini dia sudah tolong kamu siap-siap tulis sudah. Jadi yang tinggal ialah kamu lukis. Contoh, sebab di sini menggunakan cata palang berpasangan. Jadi salah satu kotak, yaitu telur grade A dengan telur grade B, salah satu kotak mesti ada yang bercorak lah. Saya bercorak begini. Ataupun kamu mau kasih gelap pun boleh. Ini pun telur grade A. Saya kasih beginilah, senang sikit. Jadi saya pun lukis. P, telur A ada 2. Ini gunakan skala 2, 4, 6. Jadi ini yang senang sikit. Jadi kita pun lukis. 01 petak, kita lukis palang di sini. 2. 2 kan? Jadi kita pun lukis 2 lah palangnya. Di sini dia. Tapi saya punya grade A adalah, sekejap. Saya punya grade A ada bercorak kan? Jadi teacher pun lukis yang ada corak lah. Untuk membezakan. Ini. Jadi grade B 5. Jadi kita pun lukislah 5
5. Mana 5? 5 adalah di antara 4 dengan 6. Di sini dia. Okey. Ini adalah grade B. Okey. Jadi kita pun lukislah sampai ke type S ya. Lukis. Sudah lukis palang 01 tempat, lukis palang satu lagi 8. Jadi kita pun lukis sampai 8 lah. Di sini dia. Okey, ini dia. Okey, sudah? Sudah. Okey, pergi ke muka surat yang di belakang. Okey, catat pi. Okey, keluarkan kamu punya jangka sudut dan jangka lukis. Okey, so yang pertama, okey, tulis tajuk besarnya di atas sekali, catat pi. Okey, catat pi. Okey, untuk catat pi pertama, dia mesti ada sudut sektor. Ini dia sudut sektor. Macam mana kita mau kira sudutnya? Okey, kamu tahu satu catat pi adalah 360. Satu pusingan ini. 360 kan? Jadi yang di situ, ini adalah bilangan pentutup mengikut kaum.
Oke, tapi jumlahnya ialah 1008. Kalau untuk kaum Melayu, sudut setelnya untuk kita kira ialah bilangan pentutup kaum Melayu iaitu 392 bahagi dengan jumlah. Ini jumlah iaitu 1008 darab dengan 360 darjah. Ini adalah sudut setelnya yang kita akan lukis nanti. Okey, Cina, India lain-lain pun sama. Yang penting apabila kita kasih jumlahkan ini sudut, adalah 360 darjah. So kita tengok itu sudut info ada 4. Rasanya yang sama juga. Pertama cari sudut, seperti yang teacher cakap tadi, mesti cari sudut. Kalau tidak, macam mana kita mau lukis dalam catatan. Yang kedua, lukiskan satu bulatan dan bahagikan bulatan itu kepada sektor mengikut sudut yang tipe ore tadi. Langkah yang ketiga, label. Apabila kita lukis, mesti label. Ini 140 itu adalah untuk Melayu. 120 adalah untuk Cina. Begitu. Kita kena label. Yang terakhir, tulis tajuk. Inilah tajuknya. Tajuknya adalah mengenai taburan kaum di Taman Perumahan A. Biasanya kita ambil tajuknya daripada soalan. Ini kita ambil saja bulat-bulat, tulis saja. Yang penting kalau kamu mau tukar ayatnya, pastikan ayat yang kamu tukar itu mempunyai maksud yang sama. So tengok yang di bawahnya. Kita pergi ke soalan, kita mau lukis sudah. Ini adalah mengenai aiskrim kegemaran bagi sekumpulan murid. Jadi kita mesti mau cari sudut kan. Ini adalah bilangan murid. So tekan kalkulator. Berapa jumlah di sini? Tambah semua itu bilangan murid dulu. Kira. Sembilan tiga enam. 936. So lihat yang di sebelah sudut settle. Kita mau kira sudah. Ada untuk aiskrim yang coklat. Adalah bilangan murid yang suka coklat iaitu 338. Bahagi dengan jumlah di sini 936. Kita darab dengan 360 darjah. Ini boleh kira kalkulator adalah 130 darjah. Boleh ya? Inilah cara pengiraan. Sila cari vanila, orange dengan mango punya sudut. Kamu cek ya. Inilah dia punya formula ya, kira itu sudut. Pastikan jumlah semua itu adalah 360 darjah. Sudah?
Oke, sudah? Sudah lengkap kamu punya sudut? Sudah. Oke, so sekarang kita mau lukis. Oke, sebelum lukis tuliskan tajuk. Oke, inilah tajuk kita ambil, kita tulis di sini. Oke, ice cream, kegemaran. Oke, bagi sekumpulan murid. Oke, teacher punya tidak cukup warna, teacher sudah ni ya. Oke, keluarkan kamu punya jangka lukis. Oke, pastikan kamu punya jangka lukis, kita mau lukis itu bulatan kan? Oke, so jangka lukis itu pastikan jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, sederhana. Jangan besar beginilah. Sini kan ada luan, jadi kita lukis dia punya bulatan, jangan terlalu kecil ya. Sederhana. Oke, sudah? Oke, sebelum kamu lukis, oke, kita mau lukiskan dia punya titik tuh. Oke, di mana titik itu adalah ini. Ini, mata jangka lukis ini. Oke, ini dia, ayah. Oke, kita mesti tulis dia punya titik di situ supaya itu adalah pusat bulatan. Oke, sebab nanti kita mau lukis itu sudut kan? Kita lukis siap-siap tulis lukis itu titik. Pastikan titik itu adalah mata jangka lukis kamu yang akan lukis nanti di situ. Kita tulis begini. Boleh ya? Oke, so kita lukis bulatan. Oke. Oke, lepas itu keluarkan pembaris. Oke, kita mau lukis itu garisannya. Oke, garisan di mana? Garisan adalah di antara pusat dengan lilitan bulatan. Begini. Kita mau lukis garis lulusnya. Di sini. Ya, oke. Kita buatkan garisan. Apa saja kita buat garisan? Nah, boleh? Oke, keluarkan jangka lukis kamu. Oke, jangka lukis kamu. Oke, lihat kamu punya jangka lukis ya. Teacher tidak tahu kamu punya jangka lukis sama dengan teacher kah atau tidak. Oke, di sini ada satu garisan tuh, ini. Macam mana? Ini. Ada garisan kan? Ini pun ada garisan kan tengah-tengah sini. Oke, kita kasih tekak. Oke, kita kasih begini. Oke, kasih cum-cum dulu. Kejap. Saya kasih cum-cum dulu. Oke. Begini. Boleh nampak? Oke. Boleh? Boleh ya? Oke, so kita pergi ke ice cream coklat 130 tajam. Oke, so kalau kita mau ambil 130 tajam, pastikan mula dengan kosong. Di bawah tuh. Mesti mula dengan kosong, kita cari di mana 130. Di sini kan? Kita kasih, buatkan satu titik kecil di sini. Oke, di sini 130 kan? Ini. Oke, kita keluarkan itu jangka lukis. Sudah lukis. Oke, lepas itu kita sudah lukis ya. Yang selebihnya ini. Kejap. Ini 130. Oke. Lukiskan titiknya dulu, titik kecil. Sudah tolong lukis apa?
Oke, di sini dia. And then buangkan garisan, ambilkan pembaris lukis. Kamu punya pembaris ini kan? Pastikan, ini yang teacher titik tuh tadi. Oke, buatkan satu garisan, garis lurus. Oke, nah, begini. Oke, nah di sini dengan pusatnya. Sebab itu teacher suruh kamu kena lukis dia punya pusat tuh. Oke, nah, jadi kita pun lukis garisannya. Oke, lukis. Sampai sini saja. Oke, nah gitu. Oke, boleh? Oke, itu adalah 130 coklat. So, kita tulis label, mesti label. 140 taja coklat label. Oke. Lepas itu 90 untuk vanila kan? Oke, ambil jangka lukis. Oke. Keluarkan kamu punya jangka lukis. Begini. Oke. Ini. Garisan yang kamu lukis itu tadi, kita ambil itu jangka lukis kasih tekapkan di sana dengan pusatnya. Oke, sama juga kita lukiskan satu titik kecil untuk 90. Mula dari kosong. Ambil bacaan dari kosong. Oke, 90 taja di sini. Nih, sini. Kau tengok kau sendiri pun boleh nampak 90 kan? Oke, di sini. Oke, buat garisan. Teacher punya ini lebih ya. Oke, yang lebih itu kasih padang. Boleh? Oke. And then jangan lupa label. Ini adalah 90 vanilla. Boleh ya? Oke, so lihat kepada orange. 85 sama juga langkahnya. Ambil jangka lukis. Kita kasih tekapkan garisan di sini. Nah, tengok nih. Oke. Jadi di mana 85? Mula baca dari kosong. Jangan ambil bacaan di atas ya. Ambil bacaan di bawah itu. Ada mula dengan kosong. Oke. Jadi di mana 85? Kau kiralah. Di sini dia. Ini 80 kan? Jadi 85 di sini. Di sini dia 85. Oke. Ayo. Boleh? Jadi garisan yang lebih ini, yang di luar itu kasih padam. Oke, lepas itu kasih label. Ini apa? Ini adalah 85, ini adalah perisa orange. Orange. Ya, orange. Oke, boleh ya? Oke. Teacher punya garisan di luar tak boleh padam. Kalau padam, padam semua tuh. Nah, tengok. Oke, ya, kalau kamu punya, kalau garisan di luar itu kasih padam. Oke, yang terakhir 55 itu adalah mangga. Itu tak payah kamu lukis sudah, sebab ini yang terakhir sudah kan. Jadi coba kamu ambil itu jangka lukis, jangka sudut. Coba kamu ambil bacaan, betulkah itu adalah 85? Kau sendiri tekaplah.
Oke, 55. Nah, jadi, betul sudahlah. Ini adalah 55 sudah tuh. Oke, apa ya lukis? Hanya ukur saja, betulkah ini 55 untuk mangga? Oke, jadi label ya 55 ini adalah mangga. Boleh ya? Oke, ini adalah catapai. Boleh satu carnation? Boleh. Boleh. Boleh, cikgu. Boleh ya, senangkan ini lukis-lukis saja. Oke, so lihat kepada graf garis. Muka surat yang di sebelahnya. Nah, ini. Oke, tulis tajuk besarnya di atas sekali. Graf garis, ya kah? Ya, graf garis. Oke, tengok sudut info. Sama juga lukis pasi, pilih skala, plot titik, and then ini. Plot titik dan sambungkan titik itu dengan garis lurus. Ini mesti guna pembaris, kita kasih sambung garis lurus. And then tulis tajuk. Oke. So, kita lihat yang di bawah. Ini yang terakhir kita bincang, besok kita sambung lagi. Oke, so ini adalah bilangan pekerja di syarikat Hikmat Maju. Ini adalah tahun, ini adalah bilangan pekerja. Dia sudah tolong kamu lukis, skala, pasti semua sudah, tajuk pun sudah tulis, tinggal kamu lukis saja. Oke, so yang pertama kalau tahun 2012 50 kan, kalau begini dulu, star. Oke, lepas itu 125. Di mana 125? Di sini pesanya ialah 50. Ini dia gunakan dua petak kan? Di sini dua petak kan? Jadi saya mau kira sini berapa? Jadi saya bahagi dengan 2, 25. Oke, so yang di situ, sini kosong, sini 25. Maksudnya tambah dengan 25. Sini berapa? 50, kau tambah dengan 25 sudah 75. 75 tambah 25 sudah jadi 100 kan? 100 tambah 25, sini adalah 125. Jadi untuk tahun 2013, 125 di situ. Pastikan selalu dengan tahun, tengok nih, ini tahun nih. Oke? Lepas itu 2014, 100. Lepas itu 2015, 150. Lepas itu 200. Oke. Lepas itu ambil pembaris, kita sambung dia punya garisan. Titik ke titik, kita sambung garisannya. Begini. Kita ambil pembaris. Mesti pakai pembaris tuh. Oke. Jadi di sini pun sama juga, sambung. Oke, sambung sampai habis. Oke, jadi inilah graf garis. Boleh? Oke, lihat yang di sebelah. Coba kamu buat yang di sebelah. Oke, so sudah lukis. Ini senang. Oke, pastikan kamu kena tahu di mana 750.
Ikutlah cara yang teacher ajar tadi ya. Ini 500. Saya mau kira sini satu petak berapa? Saya 500 bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab di sini hanya 2 petak saja kan? Jadi adalah 250. Jadi ini kosong, ini 250. Oke, yang di sini pula 500 tambah dengan 250, 750. 750 di situlah. Oke. Ini 1.750. Oke, 1.500. Di mana 1250? Di situ. Oke, 1250. Lepas itu 2.000. Lepas itu ambil pembaris, kita sambung garisannya. Boleh? Oke, boleh? Boleh. Oke, so latihan. Oke, latihan hari ini, buku kerja. Oke, buka surah 150, 151. Oke, nah, lepas itu pergi muka surah 158. Ini 3 muka surat. Oke, kita tengok pergi ke muka surah 158 dulu. Di mana ni? Ini. Ini. Oke, 100 muka surah 158. Oke, teacher mau kamu buat A dan B. Oke. Tadi teacher ada tulis muka surah 158 kan? Buat A dan B. Oke, kamu tengok B, terutama yang B. Oke, terutama yang B. Oke. Kamu lihat, ini adalah catapai. Catapai ini dia minta kamu tukarkan perwakilan catapai kepada perwakilan catapalang. Oke, tengok catapai ini. Ini adalah sudut. Kita hanya tahu sudut, tapi kita tidak tahu bilangan murid. Oke, itulah yang kita kena cari dalam jadual bilangan murid macam mana kita mau kira. Oke, jumlah pelajarnya ialah 240. Oke, jadi kita pun sudah tahu catapai ini ialah 360 darjah kan dia punya jumlah sudut. Oke, so kamu tengok itu P. Kawasan perumahan P, 45 darjah. Kita mau kira bilangan murid. Oke, ini dia. 45 darjah bahagi dengan 360. Ini adalah sudut. Kita darab dengan jumlah pelajarnya ialah 240 orang. Oke, so kita kira-kira pakai kalkulator ialah 30. Jadi kita boleh lukis catapalan sudah kan? So untuk P adalah 30. Jadi kamu cari di mana 30. Ini gunakan skala 20. 30 di sini kan? Jadi kita boleh mula lukis catapalan. Di sini dia. Oke kah? Boleh? Di sini dia. Oke? Jadi P adalah 30 di situ. QRST, bilangan murid kamu cari ya, ikut ini rumus. Boleh? Tengok sudutnya berapalah sini ya. Q adalah 90 darjah. Oke, lihat kepada A. Dia minta kamu tukarkan perwakilan catapalan di bawah kepada perwakilan garis lulus. Ini catapalan. Garis lulus tadi sudah belajar kan, baru saja kan? Jadi yang di sini sebelum kamu lukis, kamu kena tulis berapa bilangan murid setiap tingkatan di situ. Kalau 1E, kau lihatlah berapa sini, berapa sini.
Susniati, berapa di sini? Susniati? 25. Jadi kamu tulis di sini 25. Ini 30. Ini 20. Ini 40. Ini 35. Barulah kamu pindahkan data ini ke dalam graf garis lurus. 1E, 25 kan? Di sinilah dia. Oke? Yang lain sila lengkapkan. Boleh ya? Jadi muka surat 158, E dan B. Sama dengan 151 dan 152. Oke? Besok kita akan sambung dengan plot titik padan tahun. Oke ya? Boleh? Boleh. Oke, so itu saja. Cikgu. Ya. Kecuali Oma 151, 152, dan 158. Ya. Oh, oke. Oke ya. Oke, so itu saja. Sekian, terima kasih.